Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua warga Dewan sekalian. Tidak lupa juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada hari ini. Topik forum kita pada hari ini ialah Revolusi 4.0, apa nasib pekerja. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda. Bersama saya adalah 4 orang panel yang tidak asing lagi. Di sebelah kiri saya, ahli panel pertama iaitu Saudara Awang Johar bin Taha. Saudara Awang Johar merupakan seorang pakar ekonomi yang telah berkhidmat lebih kurang 8 tahun dalam bidang ini. Selamat datang saya ucapkan kepada Saudara Awang. Seterusnya ahli panel kita yang kedua iaitu Saudara Saiful Syadid yang merupakan seorang mahasiswa yang sedang menuntut di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bidang pengurusan ekonomi. Di hujung sana nampak pemalu tapi peta berkata Saudari Nur Ain. Saudari Nur Ain merupakan seorang usaha yang berjaya. Ya, akhir sekali ialah panel kita yang keempat iaitu Saudari Azura yang merupakan seorang pensyarah daripada Universiti Malaysia Kelantan dalam bidang ekonomi. Selamat datang saya ucapkan kepada semua panel-panel sekalian. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum ini. Revolusi Industri 4.0 ini diandaikan dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kenderaan tanpa pengemudi, suntikan genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Dalam erti kata lain, hidup manusia akan dipermudahkan dengan bantuan robot dalam pengurusan hal ehwal dan tugasan harian. Sebagai contoh ialah pengawalan dengan menggunakan telefon bimbit. Dengan menggunakan akronim Revolusi Industri 4.0, segala urusan harian manusia akan dikongsi bersama robot yang dicipta khusus untuk mengoptimalkan keperluan dan keselesaan manusia. Walaupun teknologi ini masih dalam peringkat pengujian global, namun banyak aplikasi yang telah kita gunakan. Contohnya penggunaan aplikasi navigasi seperti Waze ataupun Google Maps yang menyediakan pemandu tentang maklumat laluan serta perjalanan. Sebagai tambahan, Industri 4.0 ini juga mencakupi penemuan pelbagai teknologi baru seperti automasi, Internet of Things, penggunaan robotik yang bakal merancangkan kemajuan landscape dunia moden. Teknologi automasi ini juga dapat dilihat sebagai keupayaan teknologi yang tidak perlu melibatkan manusia secara langsung. Industri 4.0 juga dapat mengatasi masalah kebergantungan terhadap sumber tenaga yang secara signifikan akan mengubah masa depan dunia pekerjaan. Baiklah, soalan saya kepada panel yang pertama, seperti mana yang kita ketahui, Revolusi 4.0 ini berbeza dengan revolusi industri yang sebelumnya. Pada pendapat Saudara Awang, apakah perbezaan revolusi industri 4.0 ini dengan revolusi industri yang sebelumnya? Dipersilakan. Ya, terima kasih buat Saudari Nur Huzarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk para panel. Baiklah, topik yang kita ingin bincangkan pada hari ini adalah revolusi industri 4.0 dan bagaimana revolusi ini memberi impak kepada para pekerja pada hari ini dan juga akan datang. Namun yang demikian, sebelum itu perlu kita tahu terlebih dahulu apakah perbezaan yang terdapat dalam setiap revolusi industri dan juga apakah perbezaan fungsi-fungsi pekerja dalam setiap revolusi industri yang telah berlaku untuk kita simpulkan bahawa apa sebenarnya nasib pekerja di dalam revolusi industri 4.0 pada hari ini. Baik, jadi jika kita telusuri bersama lembaran sejarah, kita lihat bahawa manusia sentiasa bergantung dalam teknologi dan kita lihat bahawa setiap revolusi industri itu mempunyai teknologi dan juga kecanggihan tersendiri yang berbeza-beza, dan ini kita perlu lihat bersama sebelum kita mengenal dengan lebih lanjut apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan revolusi industri 4.0.
Baik. Revolusi industri yang pertama dicatatkan pada tahun 1765, di mana bagaimana revolusi perindustrian pertama ini mengikuti zaman proto-perindustrian. Ia bermula pada akhir abad ke-18 ataupun pada tahun 1765, di mana dalam revolusi industri pertama ini industri mekanisasi, iaitu industri yang berorientasikan jentera dan mesin mula membangun dan juga maju pada zaman tersebut. Di mana kalau kita lihat apa yang kita belajar sebelum ini, penggunaan kapal wap semasa zaman revolusi industri yang berlaku di Eropah untuk merancangkan aktiviti ekonomi pada ketika itu adalah berlaku pada zaman revolusi industri pertama pada tahun 1765 ini. Di mana dalam revolusi perindustrian pertama ini juga penggunaan jentera seperti kereta api mula rancak digunakan dalam ekonomi. Seterusnya kita ingin nilai bersama apa yang wujud dalam revolusi industri yang kedua, yang mana revolusi perindustrian kedua ini berlaku pada tahun 1870, di mana setelah revolusi perindustrian yang pertama, hampir satu abad kemudian dunia kembali melihat kepada berlakunya transformasi dalam teknologi, iaitu revolusi perindustrian kedua pada akhir abad ke-19, di mana dengan kemajuan teknologi yang besar dalam bidang industri yang membantu kemunculan sumber tenaga baharu. Sumber tenaga baharu yang dimaksudkan adalah tenaga arang batu dan juga penggunaan tenaga lain seperti tenaga baja, sintesis kimia dan tenaga-tenaga lain. Seterusnya juga dalam revolusi perindustrian kedua ini, pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 telah mula terciptanya mesin seperti telegram dan juga penemuan teknologi untuk menghasilkan kenderaan dan juga pesawat. Dan berbanding dengan revolusi industri yang lain, revolusi perindustrian kedua dinilai sebagai revolusi yang paling penting antara kesemuanya, kerana dalam revolusi ini berlakunya pembangunan jentera dan mesin yang rancak. Seterusnya kita ingin lihat revolusi perindustrian ketiga yang berlaku pada tahun 1969, yang mana juga setelah satu abad berlalu, dunia menyaksikan kemunculan revolusi perindustrian yang ketiga, iaitu pada separuh abad ke-20 dengan tahun spesifiknya adalah pada 1969. Pada ketika ini, tenaga baharu telah muncul. Revolusi perindustrian menyaksikan pembangunan tenaga baharu, iaitu tenaga nuklear dan juga penciptaan teknologi baru, iaitu revolusi ketiga ini membawa kepada penciptaan komputer dan barang-barang elektronik yang lain seperti telefon bimbit dan sebagainya. Melalui revolusi ini juga penggunaan masa revolusi industri ketiga juga membuka pintu ekspedisi untuk ruang angkasa, penyelidikan dan bioteknologi. Seterusnya kita terus pergi kepada revolusi industri 4.0, di mana bagi kebanyakan orang industri 4.0 adalah revolusi industri keempat, walaupun terdapat sebahagian besar yang masih menafikan kewujudan revolusi ini. Namun pada hari ini kita ingin menilai bahawa wujudnya revolusi industri 4.0 yang berorientasikan Internet of Things menurut Klaus Schwab, iaitu pelopor kepada idea penciptaan revolusi industri
4.0, di mana revolusi industri 4.0 ini berorientasikan kepada kepada penggunaan Internet of Things dan bagaimana internet dan juga teknologi pintar memainkan peranan dalam kehidupan manusia pada hari ini. Contohnya, pada hari ini sektor e-dagang bagaimana sektor e-dagang semakin meningkat penggunaannya dan semakin mendapatkan tempat dalam kalangan masyarakat pada hari ini, termasuklah di negara-negara sedang membangun. Seterusnya juga dalam industri 4.0 ini kita dapat melihat bagaimana kebergantungan manusia yang tinggi terhadap teknologi pintar seperti internet dan juga robot. Klaus Schwab menilai bahawa dalam revolusi industri 4.0 ini di akhirnya manusia akan bergantung dengan lebih banyak terhadap penggunaan tenaga robot. Contohnya, penghantaran abang food panda akan digantikan dengan drone yang akan terus menghantar makanan ke pintu-pintu rumah pembeli. Klaus Schwab juga mendefinisikan revolusi industri keempat ini mengubah cara hidup manusia daripada berorientasikan fizikal kepada berorientasikan mental. Bagaimana kita melihat penggunaan mental yang lebih dalam revolusi industri 4.0 ini akan membuatkan manusia terarah kepada penciptaan mesin dan juga jentera, termasuklah teknologi yang pintar yang dapat menggantikan, mengizinkan dan juga memudahkan tenaga kerja manusia. Namun begitu apa yang kita ingin bincang pada hari ini adalah kita ingin nilai bagaimana apabila manusia menggunakan mental dengan sepenuhnya untuk penciptaan mesin dan jentera, bagaimana situasi ini langsung tidak memberi impak kepada tenaga fizikal yang digunakan oleh buruh dalam sektor ekonomi. Dan kita ingin bincangkan ini bersama. Terima kasih kepada saudara Awang yang telah menerangkan perbezaan antara industri 4.0 ini dengan industri-industri yang sebelumnya. Melalui lontaran pandangan serta penjelasan yang diberikan, saya kini lebih memahami konsep revolusi industri 4.0 ini. Seterusnya, saya ingin beralih kepada panel kita yang kedua. Memang, kita tidak dapat menafikan bahawa setiap perubahan dalam industri akan membawa impak yang besar terhadap ekonomi. Bolehkah saudara Saiful mengemukakan pandangan saudara mengenai kesan perkembangan revolusi 4.0 ini kepada ekonomi? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Huzarina selaku moderator dan para panel sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Seperti kita sedia maklum, revolusi 4.0 ini dapat memberikan impak yang amat mendalam kepada ekonomi negara. Hal ini kerana dengan adanya kemajuan di dalam teknologi perindustrian ini, ia dapat memberikan peningkatan dalam pendapatan negara. Hal ini kerana dunia pada masa ini berada pada satu titik penting yang bakal melangkah sejarah revolusi. Revolusi industri 4.0 dijangka akan membawa perubahan yang ketara yang akan memberikan kesan besar di dalam kehidupan manusia. Menurut Profesor Klaus Schwab, pengasas dan pengurusi Executive World Economic Forum, revolusi industri 4.0 menggabungkan dunia biologikal dan fizikal dan digital serta menghasilkan pelbagai teknologi baru yang memberikan kesan pelbagai disiplin ekonomi dan industri. Penggunaan robot dan mesin juga sudah pasti akan menjadikan sesuatu kerja atau proses pekerjaan yang akan menjadi lebih cepat dan cekap. Ia sekaligus akan membantu pertumbuhan ekonomi negara kerana setiap hasil kerja dan produk akan dapat dikeluarkan dengan berkualiti dan sistematik mengikut waktu yang ditetapkan.
Selain itu, kehadiran industri 4.0 ini juga mampu mempengaruhi ekonomi negara di mana ia akan memodenkan semua sektor di Malaysia yang menjurus kepada pendigitalan mengikut internet yang dikeluarkan pada Januari 2018 yang telah mencecah 25.08 million bersamaan 79%. Di Malaysia, aktiviti peniaga internet semakin terkenal dan mendapat sambutan selaras dengan kemajuan pembangunan dan ekonomi negara. Sebagai contoh, teknologi yang digunakan dalam peniaga internet ialah e-dagang di mana urusan jual beli dan perbankan dijalankan ketara perniagaan penggunaan melalui internet. Kita boleh mengambil contoh seorang usahawan berjaya iaitu seperti Vivi Yusof telah menjadi orang pertama yang membawa masuk konsep e-dagang ke Malaysia. Jenama yang diperkenalkan oleh beliau ialah Fashion Valley, adalah sebuah kedai fashion dalam talian yang pertama di Malaysia yang diusahakan oleh beliau dan suami. Pengasas bersama Vivi Yusof dan Fazal Ruzdin Shah telah membuktikan bahawa mereka merupakan rakan kongsi yang sukar diatasi. Perniagaan mereka yang bermula pada 2010 kini menawarkan 500 jenama untuk pelanggan serata dunia. Selain itu, industri 4.0 juga memberikan impak yang sangat kritis kepada sektor pelancongan di mana setengah hotel dan pusat pelancongan akan menjual produk mereka dengan membuat promosi melalui internet supaya pasaran akan meluas sehingga ke luar negara. Keadaan ini akan dapat menarik pelancong yang lebih ramai untuk datang dan bercuti di negara kita, dan sekaligus ia akan menyebabkan berlakunya penggalian mata wang asing. Walau bagaimanapun, terdapat juga kesan negatif seperti segelintir pelanggan membuat aduan bahawa terdapat tempat percutian yang telah ditempah melalui iklan dalam internet tidak memuaskan. Keadaan ini akan menjejaskan ekonomi negara kerana pengaliran wang tidak akan berlaku sekiranya pelancong tidak lagi berminat untuk bercuti ke Malaysia, sekaligus ia akan menyebabkan imej buruk Malaysia kerana tidak menjalankan urus niaga dengan jujur. Dengan perkembangannya teknologi otomasi robotik pengkomputeran awan, kecerdasan buatan dan internet untuk segala-galanya, LOT dan komunikasi, kerja-kerja berbentuk runting bakal digantikan oleh mesin ataupun robot di negara ini. Di negara maju, perkembangan teknologi yang pesat dikenal pasti sebagai salah satu daripada punca yang menyebabkan kehilangan pekerjaan bagi golongan pekerja separuh mahir. Gabungan teknologi otomasi dan kecerdasan buatan umpamanya berkemampuan mengambil alih kerja-kerja runting yang sebelum ini dilakukan oleh manusia, bukan sahaja di sektor perindustrian, malah juga di sektor-sektor ekonomi yang lain. Kesannya, jurang pendapatan semakin meluas dan tentunya boleh membawa kesan sosial yang buruk terhadap masyarakat. Selain itu juga munculnya golongan populis yang membawa kepada kemenangan Donald Trump di Amerika Syarikat dan juga Brexit di United Kingdom, antara lainnya dikaitkan dengan jurang pendapatan yang besar di negara-negara tersebut. Ringkasnya, perkembangan revolusi industri 4.0 dan kesannya terhadap sosioekonomi sesebuah negara tidak boleh dipandang ringan dan dipandang enteng setiap orang. Selain dari kesan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan memudahkan kehidupan manusia, revolusi tersebut juga mempunyai sisi negatif yang perlu diberi perhatian serius oleh pengubat polisi. Walaupun Malaysia belum mencapai status negara maju yang didominasi oleh pengaruh teknologi revolusi industri 4.0, namun kesannya sudah pun mula dirasai. Perkhidmatan e-hailing seperti Grab sebagai contoh telah membuka lembaran baru di dalam sektor pengangkutan dengan menawarkan kos kompetitif sekaligus menggugat kedudukan taksi sebagai salah satu mod perkhidmatan di negara ini. Penggunaan teknologi semakin berkembang dengan kos kompetitif bakal meningkatkan produktiviti dan seterusnya, menggalakkan industri untuk turut serta di dalam pergelombang revolusi industri 4.0. Dengan itu, positif revolusi industri 4.0 terhadap pertumbuhan ekonomi memang dapat dijangka. Persoalannya, adakah pemain-pemain industri tempatan bersedia untuk bersama arus revolusi industri 4.0? Terutama sekali industri kecil dan sederhana dan perusahaan berbentuk perusahaan yang berbentuk mikro. Persoalan ini mestilah diberikan perhatian
diberi perhatian serius oleh semua pihak, tidak kira sektor awam maupun sektor swasta, termasuklah pembangunan tarikh utama seperti Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dan SME Corp. Program baru yang bersifat eksperimentasi ini boleh dilaksanakan dengan skala kecil dahulu supaya berkeberkesanannya dapat dinilai terlebih dahulu sebelum pelaksanaan secara penyeluruh. Apa sahaja bentuk kejayaan maupun kegagalan dari percubaan ini hendaklah jadi pengajaran untuk diambil kira sebelum membuat keputusan untuk melaksanakan pada skala yang lebih besar. Dengan itu juga, risiko dapat dihadkan di dalam fasa pelaksanaan pula di dalam fasa pelaksanaan pula, pemantauan rapi hendaklah dilakukan secara berkala untuk menilai keberkesanan sesuatu program yang dilaksanakan. Ironia, kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 tidak akan berhenti dan kesannya di dalam kehidupan manusia tidak dapat dielakkan. Perubahan teknologi yang berlaku dengan pantas ini memerlukan pelan perancangan yang mampan dan menyuruh dan pengubah dasar negara supaya mengembangkan ekonomi berasaskan revolusi industri 4.0 dapat dimanfaatkan sebaiknya. Kesan positif dan manfaatnya hendaklah bersifat inklusif agar dapat dirasai oleh segenap lapisan masyarakat. Pelaksanaan dan pemantauan polisi mestilah diberikan perhatian serius supaya objektif-objektif yang ditetapkan dapat dicapai. Jika tidak ditangani dengan baik, Malaysia akan ketinggalan dan perkembangan revolusi 4.0 boleh memberikan kesan buruk kepada negara. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih atas pendapat panel kita yang kedua mengenai kesan revolusi 4.0 kepada ekonomi. Kita sendiri dapat melihat bahawa revolusi ini mampu melonjakkan ekonomi kita dalam masa yang akan datang. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada panel kita yang ketiga. Sebentar tadi saudara Awang ada menerangkan tentang perbezaan antara setiap industri. Bolehkah saudari Ain menceritakan serba sedikit pula tentang impak perkembangan revolusi 4.0 ini kepada pekerja? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Huzarina selaku moderator. Saya Nur Ain binti Omar selaku panel yang ketiga untuk membincangkan mengenai impak perkembangan revolusi 4.0 terhadap pekerja. Okey, kehadiran revolusi industri 4.0 yang menekankan pembinaan teknologi realiti maya tanpa banyak menggunakan tenaga manusia pasti memberi kesan terhadap pelbagai aspek kehidupan manusia. Perkara tersebut sangat memberi impak kepada kumpulan menengah rendah, akan menjadi kumpulan yang paling terjejas kerana secara perlahan menjadi kelompok yang tidak diperlukan dalam ekonomi. Kumpulan menengah rendah lebih mudah digantikan dengan robot dan sistem kerana mereka tidak mempunyai teaching knowledge yang boleh ditawarkan kepada majikan dan ekonomi secara keseluruhannya. Akibat diganti dengan peralatan komputer dan komunikasi digital, kumpulan ini akhirnya terpinggil dalam sistem ekonomi. Berbeza dengan kumpulan pendapatan rendah, meskipun statusnya sama dengan kumpulan pendapatan sederhana, tetapi mempunyai pelbagai perbezaan positif dengan kebanyakan mereka mengekalkan pendapatan rendah ini akan terus mendapat perhatian dan simpati daripada kerajaan dan industri mengenai nasib mereka. Perkara ini berlaku di atas sebab bahawa robot dan teknologi automatif tidak akan mampu untuk melakukan pekerjaan mereka seperti tukang sapu, tukang cuci tandas ataupun sebagainya. Okey, kita lihat daripada sudut yang positif. Walau bagaimanapun, kemunculan revolusi industri 4.0 ini membawa sinar yang positif bagi mereka yang tahu manfaatnya.
penghijrahan teknologi perdagangan alam bakal membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan peluang ekonomi kepada rakyat Malaysia. Contohnya, wujudnya peluang perniagaan gaya baru. Setiap individu di Malaysia boleh menjual dan membeli barangan melalui aplikasi-aplikasi tertentu dengan kos yang lebih murah berbanding di kedai. Sekian daripada saya. Kita terus ke panel yang seterusnya. Terima kasih kepada panel kita yang ketiga. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa perkembangan revolusi ini membawa impak yang besar kepada pekerja. Meskipun terdapatnya kesan yang positif bagi ekonomi dan pekerja, namun ada kalanya keadaan ini juga membimbangkan setengah pihak. Apa kata panel kita yang keempat, Saudari Azura, mengemukakan pandangan beliau mengenai adakah pekerja akan kehilangan kerja apabila revolusi perindustrian 4.0 ini mengambil alih ekonomi gelap. Silakan, Saudari. Terima kasih kepada Saudari Huzarina selaku moderator. Saya Nur Azura Nordin selaku panel keempat akan membahaskan adakah betul pekerja akan hilang pekerjaan apabila revolusi industri 4.0 mengambil alih ekonomi kelab. Baiklah, seperti mana yang diperkatakan oleh panel ketiga iaitu Saudari Ain, kehadiran revolusi industri 4.0 menyebabkan pekerja akan hilang pekerjaan. Jadinya, apabila benda baharu dicipta, kita haruslah fikir bahawa setiap perkara yang wujud itu akan mendatangkan baik dan buruknya. Revolusi industri dikatakan menyebabkan tugas mereka diambil alih oleh robotik, iaitu hasil yang tercipta daripada revolusi industri 4.0. Di sini kita dapat lihat bahawa tugas pekerja yang bekerja dalam bidang pentadbiran dan pejabat diambil oleh robotik, yang mana tugas mereka telah tidak digunakan lagi dan menyebabkan mereka ini mengganggu. Walaupun begitu, kita harus sedar bahawa revolusi industri 4.0 ini mendatangkan kesan positif. Bagaimana revolusi industri dikatakan mendatangkan kesan positif? Baiklah, di sini saya ingin perkatakan bahawa revolusi industri 4.0 ini menghasilkan robotik, teknologi mudah alih, data yang besar. Hal ini akan membantu memudahkan sesuatu urusan dalam bidang industri-industri yang memerlukan tahap kemahiran yang tinggi untuk menghasilkan dan memperkembangkan industri mereka. Jadi, walaupun kita tahu kajian yang ditunjukkan oleh World Economic Forum pada bulan Januari 2016, mereka sendiri memperoleh hasil kajian yang mengatakan bahawa revolusi industri 4.0 ini tidaklah mendatangkan kesan negatif yang begitu serius, di mana laporan mengatakan bahawa sebanyak 7.5 juta pekerja telah diberhentikan pekerjaan mereka. Namun, kesan positifnya, 2 juta pekerjaan telah tercipta hasil daripada revolusi industri 4.0. Namun begitu, revolusi industri 4.0 ini tidaklah harus dilihat oleh mata masyarakat ataupun manusia sebagai faktor utama kepada penyebab masalah pengangguran manusia. Hal ini kerana terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan masalah pengangguran, seperti faktor demografi, faktor sosioekonomi, seperti contohnya perubahan iklim. Jika perubahan iklim berlaku terhadap industri seperti sektor pembinaan, apabila perubahan iklim cuaca yang tidak menentu, contohnya hujan sepanjang masa, kekerapan, panas berkurangan, hal ini akan menyebabkan penyelenggaraan pembinaan tertangguh dan tidak dapat dilaksanakan. Maka industri tersebut akan terjejas dan tidak memperoleh keuntungan kerana penyelenggaraan pembinaan tidak dapat disiapkan. Jadi
majikan tidak mampu untuk membayar gaji pekerja dan mereka menganggur. Jadi, kita di sini tidaklah perlu melihat sesuatu benda yang baharu ini sebagai faktor utama kepada masalah pengangguran. Dan ini membuktikan jelaslah bahawa revolusi industri ini bukanlah dikatakan sepenuhnya menyebabkan masalah pengangguran di mana-mana negara yang melaksanakan revolusi industri 4.0 ini. Kita harus sedar bahawa revolusi industri 4.0 ini mampu mewujudkan peluang pekerjaan yang baharu sebagaimana yang dikehendaki oleh revolusi tersebut. Jadi, bagi mengelakkan masalah pengangguran ini terus berleluasa dan semakin meningkat, kita sebagai sumber tenaga haruslah mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan kemahiran yang tinggi sebagaimana yang diperlukan dalam revolusi industri 4.0 supaya kita tidaklah dikatakan tidak terpilih untuk bekerja apabila revolusi industri mengambil alih ekonomi kelak. Jadinya, kesimpulannya di sini, revolusi industri tidaklah sepenuhnya menyebabkan pekerja akan kehilangan kerja apabila mereka mengambil alih ekonomi kelak. Jadi, itu sahaja pembahasan daripada saya selaku panel keempat. Saya kembalikan semula kepada saudari Huzarina selaku moderator kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, saya berharap warga Dewan dapat manfaat daripada forum yang kita bahaskan hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu atas kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa bersama kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.